Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqam wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, yang berbahagia Abang Suf, ayah kepada Ustaz Yaakob Yusra, yang saya sayangi anak anda Ustaz Yaakob Yusra, yang saya kasih dan saya hormati sekalian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kurniaan nikmat hari ini. Allah himpunkan kita di dalam satu tempat yang baik. Semata-mata pertemuan ini tidak atas dasar urusan perniagaan. Pertemuan ini bukan atas urusan keduniaan. Pertemuan ini bukan atas urusan selain daripada Allah dan Rasul. Hari ini kita berjumpa kerana Allah, kerana Rasul. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini Allah kira sebagai amal soleh kita. Pertemuan kita hari ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pun tak tahu sampai masa saya main madat. Hari ini 13 hari bulan Januari, genap 6 tahun almarhum Ustaz Murtada telah tinggalkan kita semua. Kalau bulan Rejab, tuan-tuan, hari ini 1 Rejab, genap 12 tahun almarhum orang tua saya tinggalkan saya. Hari ini dua orang yang saya sayang menjadi satu pengajaran atas hidup saya. Pertama, orang tua saya 12 tahun dia pergi 1 Rejab. Yang kedua, anak anda Ustaz Murtada. Saya nak cerita sikit Ustaz Murtada ni seorang anak yang baik. Kesan daripada anak yang baik inilah yang tuan-tuan nampak. Dia nak beli tanah, dia beritahu kat saya, ayah, saya nak beli tanah, saya nak buat surau, saya nak buat ni, saya nak buat ni. Semua yang dia nak buat, dia beritahu saya. Alhamdulillah, antara hajat dia yang Allah makbulkan dalam hidup saya ni, pertama, dia kata siap aja tempat semayang. Saya mau, dia panggil saya ayah, tuan-tuan, Ustaz Murtada ni. Saya lah orang pertama yang akan mengajar di tempat saya. Jadi siap saja
bangunan hak belah nun. Saya dimaklumkan saya orang pertama yang mengajar ke tempat tu sebelum program-program lain dimulakan. Hari ini saya main tepat tarikh 13 Januari dan dia pergi tinggalkan kita 13 Januari 2018. Hari ini 2024. Apa yang saya nak ambil daripada cerita ni, anak-anak muda sekalian, contohilah almarhum. Hidup dia penuh kebaikan dan mati dia meninggalkan kebaikan. Yang saya nak bagi tahu cerita ni bagi ayah-ayah, azam bagi tahu ke anak-anak. Ini antara contoh orang yang hidup dalam baik dan orang yang mati meninggalkan kebaikan. Sebab itu Nabi sebut kat kita 3 benda yang saya selalu sebut, semua ustaz-ustaz selalu sebut. Bila mati anak Adam, tinggal 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu manfaat. Yang ketiga, anak yang saleh. Maka ambillah apa yang berlaku depan mata kita supaya kita mendapat kebaikan dunia akhirat. Dunia tak dapat baik kerana kita telah menyelesaikan banyak perkara ummah di sekeliling kita. Akhirat, kita telah menjadikan perkara ini satu jariah selepas kematian kita. Betapa untung dah, betapa senyumnya almarhum pada malam ini ketika dia melihat tuan-tuan semua mai penuhkan Masjid Madan. Betapa senyumnya dia menerima jariah yang dia telah tinggalkan. Kita semua berhimpun malam ni mengaji, dia terima. Malaikat mai tunjuk kat dia, inilah hadiah daripada orang yang telah dimarahkan, hasil daripada yang kau tinggalkan semasa hidup kau. Saya kena azam benda ni, dan tuan-tuan semua kena azam benda ni. Mudah-mudahan apa yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, muslimin muslimat, malam ni kita berkisah pasal Isra' Mi'raj. Semua orang tahu tentang ayat Isra' Mi'raj, surah Al-Isra' ayat 1 kan. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal akhiril ayat. Apa yang saya nak bawa dengan diri saya tentang peristiwa Isra' Mi'raj ini, semua orang dah dengar cerita Isra' Mi'raj ni banyak kali dah. Apa kita nak bawa malam ni? Saya nak bawa diri saya tentang Isra' Mi'raj pada tahun ni. Pertama, peristiwa Isra' Mi'raj ini satu kebesaran daripada Allah yang Allah tunjuk kat kita. Satu perkara yang tak ada siapa boleh nafikan perkara ni. Maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada depan mata kita orang yang dah pergi meninggalkan kita, tapi apa yang dibuat berterusan sampai hari ini, orang dia tak ada lah.
Hebat Allah Ta'ala, hebat Allah Ta'ala. Orang dia tak ada lah, tapi kerja dia diteruskan. Orang dia 6 tahun dah tak ada, tapi hajat dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita berterusan buat baik, bila kita sentiasa berusaha jadi orang baik, maka tempat kita diangkat oleh Allah dunia dan akhirat. Itu pertama. Kedua, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, saya pun tahu, tuan-tuan tahu, berlakunya satu proses penyucian. Kita jangan letak proses tu pada Nabi, kita letak pada kita. Kalau kita nak menuju kepada Allah Ta'ala, kita nak jadi hamba Allah, kita ni lama dah jadi hamba dunia, hamba orang, hamba makhluk, hamba nafsu, hamba syaitan. Dan kita balik macam ni lama, bertahun-tahun. Sampai bila kita nak merdeka daripada kehambaan yang bukan sebenarnya? Sampai bila kita nak jadi hamba dunia ni? Sampai kita 24 jam fikir pasal keduniaan ni tak berhenti. Saya selalu cakap dengan diri saya, hang tak penat ke Mak Rizal? Hang duk fikir pasal benda sama 50 tahun lebih, sampai hang tak ada masa nak fikir untuk hang balik menemui Allah Ta'ala, sampai hang tak ada masa untuk hang mengislahkan diri hang, walaupun umur hang ni dah sampai kepada umur yang lahat. Sebab itu proses yang Allah tunjukkan kepada kita, itu proses pembersihan roh ini. Bila roh kita baik, jiwa kita baik, jangan risau. Allah tunjukkan kita golongan orang roh yang baik dan jiwa yang baik ini, Allah jaga zahirnya. Kita tengok siapa dia. Satu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah jasad Nabi Allah jaga, sampailah kain kapan Nabi Allah jaga. Kita tengok macam mana syuhada Uhud, roh mereka baik, mereka dah lepas daripada kehambaan dunia, kehambaan makhluk, kehambaan nafsu dan kehambaan syaitan. Jasad mereka Allah jaga, Allah muliakan dalam dunia lagi. Nedang-nedang, cacing, serangga dalam tanah tak mau dekat tubuh mereka. Saya kena tanya diri saya yang hadir pada malam ni, kena tanya diri masing-masing, kita mau tak badan kita ni jadi makanan cacing-cacing dalam liang lahat, hancur. Binatang-binatang dalam liang lahat tengok tubuh kita, dia geram. Dia geram kat tubuh kita kerana kita buat jahat dalam dunia. Kita tak mau kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Isra Mi'raj ini adalah satu peristiwa pertemuan Rasulullah kepada hadrah Allah.
Kita tak maukah seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, masalah proses penyucian ini, kita kena lepaskan roh kita, diri kita daripada kelalaian. Kita cukup lalai lah. Kita lalai ni dah banyak kan. Kita khalid ni dah cukup khalid lah. Hak yang kita khalid, hak yang kita lalai ni tak jadi apa pun dalam hidup kita. Tak boleh buat apa pun, tak boleh jadi apa pun dalam hidup kita. Akhir sekali bila kita sampai pada umur penyesalan. Mana umur penyesalan? Umur macam saya ni. Umur macam saya ni dipanggil umur penyesalan. Sebab itu bila saya tengok anak-anak muda untuk depan ni, maka saya akan melihat penyesalan yang duduk dalam diri saya. Jikalah aku boleh berpatah balik pada zaman kalian, nescaya aku akan perbetulkan seluruh kesalahan. Tapi kita tak boleh patah balik. Saya takkan dapat umur macam kalian sekarang, kerana peluang itu telah Allah beri kepada kita dan tak mungkin diberikan buat kali keduanya. Maka kita ini Allah bagi kesempatan, maka proses untuk kita membersihkan kelalaian dalam roh kita. Bagaimana kita nak cari penawar daripada kelalaian itu? Ulama tunjuk kat kita tabang, iaitu dengan ilmu yang manfaat. Penawar bagi kelalaian yang pertama, kena mengaji. Mengaji ni jangan ingat saya nak jadi alim. Mengaji ni kena betulkan niat. Kenapa kita belajar? Kenapa kita mengaji? Kenapa kita duduk majlis ilmu? Kena betul niat. Ya Allah, aku duduk dalam majlis ilmu ni supaya aku boleh jadi orang baik. Aku duduk dalam majlis ilmu ni supaya sifat-sifat hak tak baik dalam diri aku ni kurang. Kalau aku seorang yang pemarah, pongah, aku mengaji tiap-tiap malam ni, aku boleh jadi hamba yang sabar. Pasal apa aku nak jadi hamba yang sabar? Sebab Nabi orangnya cukup penyabar. Aku nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj ni cerita Nabi, bukan cerita siapa-siapa. Aku mengaji ni sebab ya Allah, bukan aku nak jadi alim lah. Aku nak jadi orang yang penyayang, macam mana Nabi sayang semua orang di sekelilingnya. Aku mengaji ni sebab aku nak jadi orang baik, supaya aku ni tak cinta dunia, aku tak kasih dunia. Sebab apa? Sebab bila aku tak kasih dunia, waktu aku mati besok, aku boleh mati dalam keadaan yang dikatakan biqalbin salim, hati aku tenang nak tinggalkan dunia ni. Sebab apa? Sebab aku nak ikut Nabi. Sebab masa Nabi mati, masa Nabi wafat, pada ketika itu Nabi cukup tenang. Nabi cukup tenang. Walaupun ditawarkan kepada Rasulullah ni panjang umur, Nabi tak mahu. Nabi kata, aku nak jumpa Allah Ta'ala. Nabi kata, aku rindu nak jumpa Allah.
Aku pergi jumpa Allah dulu masa Isra Mi'raj. Aku menghadap hadrah Allah ini ketika Isra Mi'raj. Bila nak ditawarkan kepada Nabi panjang umur, Nabi kata tak mau. Aku rindu sangat. Tadi tengah hari saya makan dengan Sawadi Anwar, makan tengah hari. Ya abang dia panggil saya abang, Sawadi panggil saya abang. Saya cakap, Wadi, dia kata sejak setahun dua ni saya rasa saya nak balik jumpa Allah Ta'ala. Rasa saya nak balik tu rasa kuat, tuan-tuan. Nak balik tu jumpa Allah Ta'ala ni rasa kuat. Itu kata ulama sufi, dia kata apa? Jika dia kata ulama tu, jika dia kata hukum bunuh diri itu diharuskan pada seorang hamba, nescaya ramai orang yang merindui Allah, mereka membunuh dirinya untuk mereka menghadap hadrah Allah Rabbul Izzah. Faham tak saya cakap? Jadi kita mengaji ni tuan-tuan supaya kita ni dapat jadi baik. Yang Nabi ajar kepada kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nabi ajar kita. Penawar dia yang pertama ilmu. Kedua, penawar untuk lepas daripada kelalaian, ingat Allah atas semua perkara. Mai naik motor ni ingat Allah. Nah, Nabi ajak Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbul laghafurur rahim. Sampai-sampai kat rumah sebut Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, aku naik motor ni tak berotoh dengan orang, tak aksiden. Aku naik motor ni, naik kereta selamat, kereta aku tak breakdown tengah jalan, tak rosak. Terima kasih ya Allah. Saya tuan-tuan kalau nak musafir mana-mana, saya akan mulakan dengan semayang sunat musafir dulu. Pernah satu hari tuan-tuan saya terlupa semayang sunat musafir. Dalam kereta baru ingat. Sepanjang perjalanan saya, kaki saya ketak tuan-tuan. Saya tekan pedal minyak tu, ketak kaki saya. Saya cakap apa dengan diri saya, ya Allah, aku tak pernah tinggal lagi sembahyang sunat musafir. Hari ni aku lupa. Kita kata kereta kita elok, kita percaya dengan kereta kita, kita percaya dengan duit kita. Kita terlupa yang bagi kita selamat Allah Ta'ala, yang bagi semua perkara atas hidup kita, kenderaan kita, anak isteri kita, Allah Ta'ala. Sampai-sampai saja tempat yang saya tuju tuan-tuan, saya tak tangguh dah, saya terus sujud syukur, terima kasih ya Allah. Saat aku lupa dengan Engkau tetap selamatkan aku. Saat aku terlupa sembahyang sunat musafir, aku terlupa, Engkau tetap bagi aku sampai dengan keadaan selamat. Sebab itu tuan-tuan, Allah mendidik kita, ala bizikrillahi tatmainnul qulub.
Bila kita ingat Allah Ta'ala, hidup kita akan tenang. Sebab itu perkara yang ditakuti oleh orang saleh bukan hilang harta mereka. Itu sahabat, dia tak takut duit dia hilang. Masa peristiwa hijrah, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdurrahman bin Auf tinggal kata bukan sikit tentang nak ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak takut pun, tinggal kata dia yang sebanyak tu, hak juta-juta tu, dia tak kisah pun. Dia kata, wah, dia sanggup tinggalkan kata dia yang berjuta-juta tu kerana dia mau bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang agak-agak kita boleh antara tu. Boleh antara. Kita tinggalkan kata kita ikut Nabi. Ketika hati mereka ini terpaut dengan Allah, ketika hati mereka ini terpaut dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada perkara yang paling berharga dalam hidup dia, hanya Allah dan Rasul. Lalu kita kata, kalau kita ligan Allah, kejar Allah, kita pergi ke Allah, pergi ke Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak ada dunia ke? Silap. Dunia yang Allah bagi pada kita berkat. Berkat ni apa? Kita tak ada susah hati dalam masalah dunia. Kita tak ada serabut dalam masalah dunia ni. Kita tak ada pening kepala, gelisah resah dengan urusan dunia ini, kerana urusan dunia ini telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana janji dia, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Dia percaya dengan Allah. Kedua, ketiga, macam mana cari penawar kelalaian. Ketiga, apa kata ulama? Nak tenang, nak tak lalai, selalu cari majlis zikir. Majlis yang ingat Allah, majlis yang tak cerita hai dunia. Cari majlis ni, majlis yang tak sentuh, yang tak cerita hai keduniaan. Majlis tu majlis yang sentiasa bawa kita ingat Allah, bawa kita ingat Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari majlis tu. Makin kita duduk majlis tu, makin kita sayang Allah Ta'ala. Makin kita duduk majlis tu, makin kita sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari majlis tu. Balik ni tanya dengan diri kita, banyak mana aku sayang Allah Ta'ala, banyak mana aku sayang Nabi Muhammad. Balik ni tanya masing-masing. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya tuan-tuan, banyak mana aku sayang Allah Ta'ala? Tanya dalam diri. Tanya banyak mana aku sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya dalam diri kita. Kita bercakap saya banyak selawat,
Saya pernah kata mulut yang selawat ni mulut yang dok makiuk. Mulut yang dok selawat itulah mulut yang dok lawan akan kata-kata suami kita. Mulut yang dok banyak selawat itulah mulut yang membenci orang lain. Lalu kita kena tanya, apa jadi selawat tu kat aku? Selawat yang kita baca ni jadi apa kat kita? Sebab guru kami dia cerita pasal selawat. Dia kata selawat ni ada 3. Satu, selawat ada mulut. Selawat yang kita biasa baca, selawat Jibril, selawat Ibrahimiyah, selawat itu, selawat ini. Yang tu selawat pada lisan. Orang munafik pun selawat, dia kata. Orang munafik pun selawat. Guru kami kata macam itulah. Maka orang munafik ni dia selawat juga. Selawat tu tak jadi apa kat dia. Selawat tu tak boleh bentuk diri dia jadi orang baik. Selawat tu tak boleh didik hati dia. Selawat tu tak boleh bentuk roh dia menjadi insan yang baik pada sisi Allah. Kedua, dia kata selawat pada anggota badan. Apa selawat tu? Ikut akhlak Nabi. Kalau dulu kita pemarah, kita jadi orang lelok lah. Kalau dulu kita ni orang penyombong, kita dah jadi orang rendah diri dah. Kalau dulu kita ni buat benda tak elok, kita berubahlah jadi orang yang elok. Ini selawat pada anggota badan ikut akhlak Nabi. Kita berjaya tak ikut akhlak Nabi? Sebagai seorang ayah, berjaya tak ikut akhlak Nabi? Sebagai seorang anak, berjaya tak ikut akhlak Nabi? Sebagai seorang sahabat, berjaya tak? Sebagai seorang hamba Allah, berjaya tak? Atau kita masih gagal sampai hari ini? Ketiga, selawat pada qalbun kita, pada hati kita. Apa kerja buat dah, maka bertambah kasih kita pada seluruh umat yang ada di sekeliling kita. Makin banyak kita selawat, tinggi tak kasih kita. Juta kita selawat, kasih kita banyak mana? Kalau kita nak kata ke orang, kita kasih lah kat dia. Kalau aku buka air dia, nestaya mudarat maruah dia. Aku tak mau kena tutup mulut aku, sebab aku sayang lah. Reta yang ada pada kita, jadi tak kita ini kasih pada orang sekeliling kita? Kita ada duit, mana kasih kita? Atau kita kasih kat duit? Kita kasih kat duit, kita simpan. Belajar betul. Saya ada sekolah. Siapa yang duduk sekolah saya, semua saya bagi duit. Orang tua duduk sekolah saya, semua saya bagi duit. Walaupun mereka tak buat apa-apa. Ada 4 orang gila. Orang gila tu pun saya bagi duit. Kerja orang gila ni satu perangai. Ada satu orang gila duduk sekolah saya, kerja dia doa ke orang. Tiap kali saya nak keluar, dia tahan.
Tunggu Ustaz, saya nak doa dulu. Dia kemah dia. Ada satu orang gila pengai dia kutip sampah dia. Dia tak boleh tengok sampah dia kutip, tengok sampah dia kutip. Kita kena tanya diri kita, Nabi ni sayang semua orang. Kalau kita banyak berzikir, banyak berselawat, tapi tidak boleh menambahkan kasih kita kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan kita ni jadi debu. Keempat, penawar untuk hilangkan lalai baca Quran. Anak-anak muda belajar baca Quran. Saya cakap ni, saya pesan sebagai orang tua, pegang Quran. Ada budak-budak jumpa saya, Ustaz, saya tak tahu baca Quran. Saya nak belajar malu, Ustaz. Usaha belajar Quran. Cari orang yang boleh mengajar Quran. Saya ada jumpa satu orang, umur dah tua, dia tak pandai baca Quran. Kami ajak dia baca Quran daripada Muqaddam, Alif Bata, sampai dia boleh khatam Quran. Dan dia mati tuan-tuan, dia sempat baca Quran. Kalian yang tak boleh baca Quran, tolong usaha boleh baca Quran. Tolong jangan tinggalkan Quran. Hari ini saya bercakap sebagai orang tua pada anak-anak muda, tolonglah peluk Al-Quran. Maksud saya peluk Quran ni bukan peluk saja. Jangan tinggallah Quran ni dalam hidup kita. Jadikan hidup kita dengan Quran. Kalau kita tak boleh baca Quran, kita ambil barakah Al-Quran, pegang Quran hari-hari, cakap dengan Allah. Ambil Quran, cakap dengan Allah, ya Allah, aku ni tak boleh baca Quran, aku mau baca Quran. Ya Allah, mudah-mudahan dengan hari-hari aku pegang Quran ni, tolong bagi aku untuk aku boleh fasih baca Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini peneman kita dalam kubur kita. Kawan-kawan kita tinggalkan kita, isteri kita tinggalkan kita, anak-anak kita tinggalkan kita. Bila kita duduk dalam liang lahat, ada satu teman yang ketemankan kita dalam liang lahat, kita duduk tanya, hang siapa? Dia kata, wah, masa hidup dulu semua orang tinggalkan aku. Masa hidup dulu semua orang tak peduli dengan aku. Hari ini semua orang tinggalkan hang dan orang tak peduli dengan hang. Aku yang jadi teman hang dalam liang lahat ini, dalam alam barzakh ini, sampai hari kiamat. Saya nak abang ni, sebenarnya Yahudi ni dah berjaya lah dengan kita, tuan-tuan. Dia dah berjaya akan jauhkan kita dari Quran. Yahudi ni, Nasara ni, dia dah berjaya dengan kita. Semakin hari semakin kita jauh dengan Quran. Semakin hari semakin kita jauh dengan mengingati Allah. Yahudi ni dan Nasara, dia dah berjaya hapuskan kecintaan kita pada Allah dan Rasul. Dia dah hilangkan kasih kita pada Allah. Dia tanamkan kasih kita pada dunia, pada retak. Ini yang mereka mahu.
Allah sebut dalam Quran, tidak akan reda sekali-kali Yahudi dan Nasara sehingga kita ikut milah mereka, kita ikut cara mereka, kita ikut budaya mereka dalam semua perkara. Kelima, penawar bagi kelalaian, iaitu doa dan merendah diri kepada Allah Ta'ala. Cerita ni nanti saya nak cerita Isra Mi'raj sikit-sikit ya. Cerita ni saya sebut semua ni, saya nak cerita pasal Isra Mi'raj, tapi saya sentuh sikit-sikit sebab dekat pukul 9. Kalau kita nak lari daripada kelalaian, banyak minta dengan Allah. Nah, doa supaya Allah pimpin kita. Antara hadis yang masyhur, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita tak pernah nampak pasal apa kita ni resah, kita ni lalai, kita ni hidup penuh masalah, sebab kita tak lengkang dengan masalah. Dunia ni masalah, duit ni masalah. Pernah tak tuan-tuan dalam hidup tuan-tuan duit tak pernah bagi masalah? Ada banyak masalah, ada sikit masalah, tak ada masalah, ada masalah. Sikit masalah, banyak masalah, tak ada langsung masalah, ada berlambak masalah, tak ada masalah, dia kaedah. Masa tak ada, kita nak cari, bila ada kita takut orang dengki kat kita. Sagi orang dengki, sagi orang buat khianat, sagi orang buat zalim kat kita. Masa tak ada orang tak fikir pula orang buat zalim. Masa tak ada orang, tak ada pula fikir orang dengki kat kita. Kita pergi jalan tu, kita memang minta jalan dengki, kita memang minta jalan orang zalim kita, kita memang minta jalan orang pedajai kita, maka Allah bagi jalan tu. Kita minta kan? Saya tak minta doa, memang kerja buat kita ini satu doa. Kita ada dunia, kita tunjuk ke orang. Kita ada dunia, kita gah dengan apa yang ada pada kita. Terbuka pada jalan itu jalan dengki, terbuka jalan itu jalan khianat, terbuka pada itu jalan kezaliman. Nampak? Masalah. Nak fikir pula macam mana nak jaga dunia ni pula. Dan nak fikir kan? Kita ada tapi tenang. Dia ada tenang. Sayyidina Uthman Ibn Affan ada dunia tenang. Abdul Rahman bin Auf ada dunia tenang. Maka dunia yang ada pada mereka ini tadi menjadi asbab mereka ini mendapat jaminan daripada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syurga Allah. Tak mau jadi orang macam tu.
Keenam, jaga sembahyang 5 waktu. Anak-anak sekalian, anak-anak muda, jaga sembahyang lah. Tahu, ni dah 2024 dah. Kita nak berubah bila ni? Mati tak tunggu kita berubah. Kita kena berubah untuk mati. Malaikat maut tak tunggu kita berubah dengan sempurna. Tapi dalam hati kita, kalau aku mula berubah, ketika aku sedang berubah, malaikat maut ambil nyawa aku. Ya Allah, tolonglah terima perubahan aku ni. Kita bukan orang sempurna, bukan orang elok. Saya bukan orang baik, tentang saya orang jahat. Itu setiap kali saya jumpa orang, saya minta orang tolong doa, kata ya, tolong doa saya jadi orang baik. Sebab saya bukan orang baik, saya orang jahat. Banyak benda tak baik. Tuan-tuan tak nampak ni, tuan-tuan nampak baik saya, tuan-tuan tak nampak jahat saya. Tapi kita berusaha nak pergi jalan baik. Masa kita nak tengah berusaha ni, malaikat maut main. Tahu bila malaikat maut main? Saya ada anak murid, anak murid saya, dia kerap nak mesej saya. Dia kata, Abi, lihat tolong doa saya jadi orang baik. Bulan depan mesej lagi, kerap duk mesej. Dia kata, Abi, saya duduk di luar ni, saya tak boleh jadi orang baik. Dia kata, saya jatuh, saya bangun, saya abang kat dia, terus jadi orang baik walaupun hang jatuh. Setiap kali kita jatuh buat dosa, jangan kita tidak mahu bangun untuk bertaubat kepada Allah. Bertaubatlah berkali-kali. Satu hari tuan-tuan, saya dengar cerita, dia aksiden motor mati. Muda lagi, 20 lebih muda. Kita memang tak kuat untuk jadi baik. Kita jatuh, kita bangun, kita jatuh, kita bangun, kita jatuh, kita bangun. Tetapi jangan pernah bosan untuk kita bertaubat kepada Allah. Dalam kita duk taubat, buat taubat, buat taubat, buat taubat, buat taubat, maka malaikat maut datang ambil roh kita yang kita tak tahu masa bila macam mana. Ada orang yang Allah ambil, malaikat mau ambil masa tidur. Baik tuan-tuan, kat ke-9 penawar ni saya tunggu. Itu proses pertama, proses pembersihan. Kedua, cerita Isra Mi'raj. Cerita Isra Mi'raj ni Allah nak tunjuk kat kita akhirat tu ada. Apa dia tuan-tuan? Proses perjalanan Isra Mi'raj ni, kenderaan Nabi apa tuan-tuan? Buraq. Betul ya? Tuan-tuan dengar cerita tu, hadis tu saya dengar betul lah. Tuan-tuan, buraq ni kenderaan mana? Buraq ni kenderaan akhirat. Dunia ni tak kiamat lagi. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ni, Allah nak tunjuk kat kita akhirat tu ada tau. Aku mau percaya ayat Isra Mi'raj, linuriyahu min ayatina.
ke saya salah tuan-tuan. Nabi naik, bukan naik buruk, naik berdalin. Nabi naik buruk kan? Buruk ni kenderaan akhirat. Allah beritahu kita sebelum kiamat lagi, bumi ni tak hancur lagi. Allah beritahu kat kita, nak beritahu buruk ni ada. Allah nak beritahu kat kita yang mana akhirat tu ada. Allah nak beritahu kat kita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini, penyataan tentang akhirat. Maknanya apa yang ada dalam Quran ni betul. Apa yang Nabi sebut ni betul. Allah suruh kita percaya. Allah tunjuk kat kita buktinya tentang akhirat itu ada. Tapi kita tak mau berubah. Kata orang, terus kata orang, sibuk hai orang, sibuk hai orang. Kita tak mau jadi orang baik, suami baik, tak mau berubah. Bila kita nak berubah, kita tak mau jadi isteri yang baik. Bila kita nak berubah, Allah tunjuk kat kita akhirat tu ada. Ini Isra Mi'raj ni, buruk ni. Buruk tu kenderaan akhirat. Semua orang percaya. Allah suruh saya percaya, Allah suruh semua orang percaya. Habis-habis peristiwa Isra Mi'raj, tak ada buruk. Allah suruh kita percaya neraka tu ada, alam barzakh tu ada. Cerita neraka ni betul, cerita malaikat ni betul. Tapi kita tak mau percaya. Kenapa saya kata kita tak mau percaya? Kita tak mau berubah. Kita tak mau jadi orang baik. Bila kita nak berubah? Bila? Tunggu bila? Tunggu bila? Bila? Tunggu bila? Tunggu bila baru nak baca Quran? Tunggu bila baru nak kumpul ikhlas? Tunggu bila baru nak jadi ayah yang baik, nak jadi ibu yang baik? Tunggu bila baru nak jadi isteri yang baik? Bila? Tunggu bila? Tunggu malaikat mai. Macam Allah kata dalam Quran, laula akhartani. Malaikat main barulah. Kita ni main banyak. Malaikat dah main baru dah minta, laula akhartani. Boleh tak tangguh dulu kematian ni? Tu cerita Isra Mi'raj. Allah nak tunjuk tentang akhirat tu ada, syurga tu ada, neraka tu ada. Kita pilihlah. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Pilih. Apa kita nak ambil? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Perjalanan Isra Mi'raj tak sampai 1 hari pun, malam setengah hari. Kalau ikut perjalanan daripada Mekah ke Palestin sebulan. Malah nak abang ni sehari kira akhirat tu lama. Waktu akhirat, waktu dunia lah lama.
sehari akhirat 1000 tahun dulu lama. Kalau kita masuk neraka sehari je lah. Kalau kita masuk neraka setahun je lah. Sehari akhirat 1000 tahun dunia. Kalau kita tak mau berubah dari dah, kita larat kerana masuk neraka lama-lama, sehari cukup 1000 tahun. Kita mengaji tuan-tuan ni tak sampai sejam ni. Pukul 8 tadi mula. Baru pukul 9. Lama. Ni akhir. Kalau saya cerita pasal duit sikit ya, sekejap. Nak boleh duit macam ni, nak cari duit macam ni, nak duit macam ni, set dia. Set saja Ustaz beritahu jalan nak cari duit. Saya bawa tuan-tuan pergi neraka, tunjuk neraka ni benar. Kalau kita tak mau berhenti lagi jadi orang yang tak mau berhenti jadi orang jahat, tak mau berubah jadi orang baik, kita keras kepala, kita sombong dengan Allah, neraka ni, orang neraka semua duk rapat api neraka Allah. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Anak-anak hak kecil-kecil ni, tolong jangan lawan mak bapak. Anak-anak hak kecil-kecil yang duk ada ni, umur belas tahun ni, tolong jangan lawan mak ayah. Tolong hampa jangan kecilkan hati mak ayah hampa yang telah membesarkan hampa. Kerana kalau kita gagal, kita duk kecilkan hati mak pak kita, nescaya tidak ada tempat dalam syurga untuk kita semua. Jaga mak pak kita dah. Anak bujang-bujang ni tak jagalah. Nah, kalau ada mak nampak jaga ya. Mereka jaga kita dari kecil. Mereka berhutang, mereka gadai barang kemah untuk suruh kita masuk universiti ya. Mereka duk fikir kita, pak kita sakit ni, dia fikirkan kita macam mana nak besarkan anak-anak mereka jadi orang yang saleh. Tolonglah jaga hati mereka selama mereka masih hidup. Nah, tolonglah. Saya tak mau kita kisah Isra Mi'raj, kemudian lepas ni tuan-tuan balik, tuan-tuan tak boleh bawa apa rugi. Tuan-tuan, Nabi ni tuan-tuan, Nabi sayang anak yatim, Nabi hormat orang tua-tua. Sebab apa? Sebab Nabi masa kecil, Nabi tak rasa kasih sayang mak ayah. Kita untung, kita ada dapat kasih sayang mak, dapat kasih sayang pak. Tuan-tuan, Nabi tak dapat. Nabi tak rasa kasih sayang pak dah. Nabi tak rasa kasih sayang ibu dia. Macam kita, kita tak ada duit, beritahu kat mak, mak bagi. Kita sakit perut, beritahu kat mak, mak buah minyak. Kita nak makan apa, beritahu kat mak, balik kampung mak masakkan makanan kita. Nabi tak rasa, Nabi tak dapat benda tu. Nabi kecil lagi, pak dah tak ada tuan-tuan. Nabi tak rasa macam kita rasa. Nabi kecil lagi, Allah ambillah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita yang ada ibu, kita yang ada ayah, jaga mereka nah. Tolonglah. Boleh ya? Syukur sebab Allah bagi kat kita. Jaga masak. 3, Nabi ajak kita buat
Nabi ajak kita rendah diri. Mana? Ketika Allah berikan ruang kepada Nabi Muhammad menemui segala arwahnya para anbiya dan menjadi imam kepada mereka. Apa kita nak belajar? Kita bawa dengan diri kita. Jangan kita bawa peristiwa tu, kita bawa kat diri kita. Nah, abang ni tolong hormat orang tua. Nah, Nabi tunjuk kat kita, Nabi jaga adab. Walaupun Nabi ni Sayyidul Anbiya wal Mursalin, nak tunjuk tempat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi jadi imam. Tapi Nabi pergi jumpa. Nak abang kata rendah diri, jaga adab kita. Nah, jaga adab kita. Anak-anak muda tolong jaga adab orang tua. Nah, sebab Nabi suruh macam tu. Orang tua tolong sayang anak-anak muda kita. Mereka ni perlukan kasih sayang kita. Anak-anak muda lah, mereka kehausan kasih sayang orang-orang yang lebih tua daripada mereka. Anak-anak muda lah, mereka ini cari kasih sayang dengan perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka cari kepuasan sebab mereka tidak ada kasih sayang, mereka kurang kasih sayang, mereka tak dapat kasih sayang. Bila orang tengok mereka, semua orang nak benci mereka. Hampa salah, hampa salah, hampa salah, hampa salah. Saya pernah seorang budak-budak tanya kat saya, Ustaz, saya nak pergi mana? Saya pergi sini, salah. Saya pergi masjid, salah. Semua salah. Saya nak pergi mana, Ustaz? Saya jumpa tuan-tuan budak muda ni dekat kedai. Kami nak pergi mana, Ustaz? Kami sedar yang kami tak baik, tapi kami perlu kasih sayang orang yang lebih tua daripada kami. Nabi ajar kita apa? Nabi ajar orang yang lebih muda tolong hormat orang yang lebih tua. Walaupun mereka ni bukan pak kita, walaupun mereka ni bukan tok kita, walaupun mereka ni bukan pak makan kita, tolong hormati mereka. Hak yang orang lebih tua, tolong sayang mereka ni semua. Ya, depan saya orang budak muda semua, tolong sayang mereka. Nah, sebab Nabi buat macam tu, Nabi hormat akan para anbiya yang sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar ni cukup dah, saya rasa. Kita nak buat balik malam. Nah, nanti Ustaz Yaakob Yusra dia panggil Ustaz lain cerita pasal Mi'raj lah. Saya cerita pasal Isra saya. Nanti cerita pasal Mi'raj. Ya. Saya cerita sampai Masjidil Aqsa, takat tu saya. Apa yang saya nak ingatkan diri saya, jangan kita terhenti pada cerita Isra Mi'raj. Tak mau. Biarlah kita jadikan cerita Isra Mi'raj ini jadikan perjalanan hidup kita. Nah, sebelum saya tutup, ada satu benda yang saya nak ingatkan dari saya dalam bab doa. Setelah Nabi terima sembahyang 50, Nabi minta sehingga korang pada 5 waktu. Apa yang nak ambil daripada cerita ni, Nabi ajar kita jangan pernah putus asa dengan doa. Nah, selagi doa tu tak dapat, minta. Ya, minta terus.
dengan putus asa. Nabi ajak kita sampai satu tahap Nabi malu nak minta korang lah. Sampai Nabi ajak kita sampai malu. Nabi ajak kita, setiap permintaan kita Allah kabulkan. Dan Nabi ajak kita jangan berhenti berdoa. Apa pun jangan berhenti berdoa. Kena terus berdoa. Tuan-tuan mau apa? Tuan-tuan mau anak tuan-tuan baik, jangan berhenti ulang-ulang doa tu. Tuan-tuan mau isteri tuan-tuan baik, jangan berhenti doa. Tuan-tuan mau suami tuan-tuan baik, jangan berhenti doa tu. Tuan-tuan mau jadi orang baik, tuan-tuan jangan berhenti doa. Saya tak pernah berhenti berdoa supaya saya jadi orang baik. Sampailah. Sebab saya tak berhenti sebab apa? Sebab saya tak rasa saya baik. Nabi didik kita jangan putus asa, terus minta dengan Allah dan bersangka baik dengan Allah. Allah tetap kabulkan doa kita. Ingat yang tu, selalu pegang. Allah sentiasa dengar doa aku. Aku kena ulang kali minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berhenti ulang kali. Nah, kita minta dengan Allah hari ini tak dapat, pergi lagi ulang kali lagi minta doa, ulang lagi minta, ya Allah. Tapi nak minta tu biarlah dengan hati yang bersih. Nak minta tu biarlah dengan harapan yang tinggi kepada Allah. Ya Allah, tolonglah. Nah, nanti Allah bagi. Jangan risau. Tuan-tuan, jangan risau. Saya buat apa-apa tentang kunci saya doa ya. Doa, tak ada buat apa. Puan ya. Bukan apa ada amalan apa. Amalan saya doa. Orang tua saya ajar saya, doa yang paling mustajab, doa kita untuk orang lain. Kalau kita rasa kita minta kita tak kabul-kabul, kita minta untuk orang, nanti doa tu kata Nabi balik kat kita. Nah, boleh nah? Kan nak jadi alim, kita nak jadi baik punya diri. Baik, dekat ni saja teman saya dengan tuan-tuan. Terima kasih kepada saya Yaakob Yusra. Terima kasih kepada Abang Usuk kita. Saya mandai dulu panggil ayah pada Ustaz Yaakob ni Abang Usuk. Jadi nak tukar nama lain tak boleh. Kalau Abang Usuk boleh datuk pun saya panggil Abang lah. Tiba-tiba Allah kan Datuk Yusuf pun, saya tak panggil Datuk lah, saya panggil Abang. Ada satu murid saya, dia daripada tak ada Datuk, dia dapat Datuk. Dia dapat Datuk. Daripada dia bawah, dia Panglima. Dia satu hari saya tanya dia, saya kata saya nak panggil Datuk lah. Ustaz jangan malukan saya, Ustaz. Saya pun tak mau panggil kata. Bila panggil Datuk ni dia ada gap pangkat. Lepas tu siapa Datuk mai jumpa saya minta maaf. Saya tanya nama Datuk siapa. Kalau Datuk nama Muhammad, saya akan panggil tua, saya panggil Abang Muhammad. Datuk simpan tu. Datuk nak pergi mana? Kalau pergi pejabat guna Datuk. Sembang Datuk susah kan. Sembang macam mana tan susah kan. Tan Sri susah kan. Ustaz dapat Datuk. Orang panggil Datuk kan panggil Ustaz. Datuk apa panggil? Datuk Ustaz duduklah. Ada Ustaz, Datuk, jarang.
Last sekali orang tak ambil ustaz lah, orang panggil Datuk, hilang lah. Kalau ligan dunia, akhirat hilang. Ini dia punya moral cerita. Moral cerita Datuk Tan Sri. Itu moral cerita. Salah Ustaz? Tak salah. Tak salah, boleh ada. Baik, cuma saya tak suka panggil. Baik, takat ni kita, sebelum saya tutup, boleh tak saya minta kita baca Qul-hu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali untuk almarhum Ustaz Murtadah. Kita baca, kita niatkan tak almarhum mak pak kita. Kita baca 3 kali dah. Ustaz nak apa-apa baca. Besok kalau aku mati, ada orang buat untuk aku macam ni juga. Boleh tuan-tuan? Macam tengok macam tak boleh lah. Saya tak, Ustaz bila nak berhenti. Kami nak semua ada terkecil, terberak, lenguh kaki. Kita baca. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, jadikan apa yang kami buat pada malam ini mudah-mudahan Engkau terima sebagai amal saleh kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan pertemuan kami malam ni sebagai satu asbab besok di akhirat Kau kumpulkan kami juga pada tempat yang baik seperti mana malam ni, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tadahkan dua tangan kami, tolonglah jadikan kami sebagai seorang ayah yang baik, sebagai seorang suami yang baik, sebagai seorang isteri yang baik, sebagai seorang anak yang baik, sebagai seorang sahabat yang baik, sebagai seorang hamba Allah yang baik. Ya Allah, kami telah berusaha bertahun-tahun untuk jadi orang yang baik, tapi kami tetap gagal, ya Allah. Ya Allah, kami telah bersungguh-sungguh sekian lama untuk usaha jadi orang yang baik, tapi kami tetap gagal, ya Allah. Tolonglah bantu kami, ya Arhamar Rahimin.
Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika ada pahala bacaan Al-Quran yang kami baca tadi, Ya Allah, kami hadiahkan untuk almarhum Ustaz Murtada, Ya Arhamar Rahimin, untuk doa ibu bapa kami yang telah membesarkan kami, yang kami tak sempat balas, Ya Arhamar Rahimin, kebaikan mereka atas kami semasa hidup kami. Ya Allah, ini saja yang kami mampu balas kebaikan mak dan ayah kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika Engkau terima amalan kami ini, maka kami hadiahkan pada seluruh umat Islam yang telah meninggal dunia, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, malam ini kami berkisahkan tentang cerita Nabi kami, cerita Isra Mi'raj. Jadikan hasil daripada apa yang kami ceritakan ini, Ya Allah, iman kami jadi tambah kuat kepada Engkau. Iman kami bertambah kuat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami lebih kuat percaya tentang akhirat, Ya Allah. Kami lebih yakin tentang kehidupan akhirat, Ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, jika mana Engkau ambil kami, Engkau jemput kami, Ya Allah, dalam masa yang terdekat ini, tolonglah jemput kami dalam keadaan yang indah, dan jadikan pertemuan antara kami dengan Engkau, Ya Allah, satu pertemuan yang indah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika mana yang hadir pada malam ni ada yang sakit, Ya Arhamar Rahimin, tolong sembuhkan mereka, Ya Allah. Ya Allah, jika ada yang hadir pada malam ini ada masalah yang masih mereka tak boleh nak selesai, Ya Allah, yang duduk dalam hati mereka, yang menjadi beban dalam akal fikiran mereka, tolonglah angkat masalah itu, Ya Allah, atas mereka, Ya Arhamar Rahimin. Tolong hilangkan masalah itu atas mereka, Ya Allah. Tolong tenangkan hati mereka, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah selesaikan masalah mereka yang hadir pada malam ini, Ya Arhamar Rahimin, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, tolong pimpin orang yang memimpin akan tempat ini, madad, Ya Arhamar Rahimin, pada jalan Kau yang lurus. Ya Allah, tolong jadilah madad ini, tempat ini sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang serta keredaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, tolong jadikan tempat ini menjadi asbab untuk orang lain dan umat di sekeliling untuk mendapat hidayah dan taufik-Mu, Ya Allah. Tolonglah jadi tempat ini, madad ini, Ya Allah, menjadi asbab untuk semua hamba-Mu itu kembali kepada jalan Kau, Ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqikna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah, innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.